Pengagihan kerusi antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH menjelang pilihan raya DUN Sabah telah dimuktamadkan tanpa sebarang pertindih. Perkara itu disahkan Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau sebagai menghormati PH, tiada sebarang rundingan dilakukan antara BN dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS membabitkan pembahagian kerusi atau kerjasama bagi menghadapi pilihan raya tersebut. Bagaimanapun, pertembungan sekurang-kurangnya 3 penjuru dijangka tidak dapat dielak berikutan kemungkinan penyertaan parti lain serta baharu. Seteguk air bersih bukan sekadar keperluan, ia impian sejak sekian lama khususnya di pedalaman Sabah. Projek bekalan air luar bandar alternatif nyata memberi sinar baharu kepada penduduk kampung Bundu Gulu Tanpa Ruli. Ikuti perkongsian Muhammad Raid Roslan dalam Aspirasi Bayu. Harapan kami air bertapis supaya kami senang untuk minum. Kalau yang bertapis ini memanglah bagus daripada yang air gerebiti. Sekiranya kerajaan akan memberikan pipe air yang daripada kerajaan kami alukan. So kampung di Kampung Rungus, kalau saya tidak silap ada sudah punca air daripada kerajaan yang bermeter. Projek Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah bernilai RM60,000 ini dimulakan November tahun lalu. Ia siap sepenuhnya sebulan kemudian sekaligus memberi manfaat kepada lebih 280 penduduk. Projek ini melibatkan pembaikan paip utama sepanjang lebih kurang 2 km dan kini membekalkan air secara berterusan kepada 16 buah rumah penduduk kampung, sebuah balai menghibah dan sebuah gereja. Dulu kami terpaksa angkut air dari sungai atau tunggu hujan kadang-kadang 2-3 kali sehari lah. Tapi sejak ada sistem gravity ini memang sangat membantu air terus sampai ke rumah kami lah. Dulu memang kami susah lah, apa-apapun kami susah, ambil air kah apapun susah juga lah. Tapi sekarang sudah ada ini air dari kerajaan, kami pun senang mau buat kerja, apa-apapun baguslah. Kami punya punca air dulu, kami masing-masing tadahan. Air hujan, kalau musim kemarau, itulah kami susah. Sekarang ini sudah ada ini air hujan kah, kemarau kah, oke sudah. Namun, cabarannya tetap ada. Hujan lebat boleh menyebabkan sistem tersumbat. Apabila hujan lebat berlaku, biasanya punca air ini akan tersumbat. Memang yang tangki air di bawah itu tiada isi dia. Jadi saya akan panggil orang kampung untuk bergotong royong lah untuk membersihkan punca air itu. Memang perlu dipantau pun. Ada masanya kalau hujan lebat kan dia ada sisa-sisa yang blok. Dia kena lapor sebab ini memerlukan penyelenggaraan. Jadi dia buat laporan dan dia minta peruntukan, kita salur untuk menyelenggara tempat itu. 5 tahun akan datang, mereka mengimpikan kesinambungan bekalan air yang lebih bersih dan lebih selamat. Program Balba bukan sekadar membekal air, ia memberi sinar kepada kampung yang dahulunya bergantung kepada sungai dan tadahan air hujan. 5 tahun akan datang, penduduk pastinya mengimpikan kesinambungan yang lebih lestari. Muhammad Raid Roslan, RTM. Saudara, masalah kampung yang belum diwartakan turut diberi perhatian Kerajaan Negeri Sabah. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Baik, Otto. Sabah terus memberi perhatian terhadap isu perkampungan yang telah lama diduduki tanpa pewartaan termasuk kawasan dalam hutan simpan. Ia bagi membolehkan penduduk terus menetap secara sah.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata langkah pewartaan membuktikan komitmen kerajaan menyelesaikan isu rakyat seperti kelulusan kira-kira 16,000 hektar tanah untuk dijadikan perkampungan termasuk di Sipitang dan Tenem. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian tapak tanah pewartaan kampung Karamunting Baru di Sandakan. Majlis turut menyaksikan penyerahan tanah milik Majlis Perbandaran Sandakan untuk diwartakan sebagai tanah rizab anak negeri bagi kampung berkenaan. Ini kerja bukan senang, tapi oleh sebab kerjasama dari pihak CKKK, Ketua Kampung, tokoh-tokoh kampung dan juga pihak milik tanah iaitu MPS dan juga kerjasama keras dengan Land Survey. Jadi akhirnya kita telah berjaya untuk mewartakan satu tanah untuk Kampung Karamunting Pahalu. Hari ini hari yang sangat bersejarah. Mewakili kampung, masyarakat kampung berterima kasih sepenuhnya kepada YB dan juga kepada pihak-pihak yang berkenaan. Kampung Karamunting Baru meliputi keluasan 8 hektar dan dihuni lebih 6,000 penduduk. Daerah Kinabatangan memerlukan satu lembaran pembangunan baharu agar rakyat setempat dapat menikmati kemajuan yang dibawa kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor memberi jaminan kerajaan GRS sedia melaksana pembangunan menyeluruh merangkumi aspek ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Menjadi game changer kepada pembangunan kota Kinabatangan untuk 5-10 tahun akan datang. So ini adalah sesuatu yang cukup baik untuk mengangkat aktiviti ekonomi rakyat di kawasan ini. Banyak peluang boleh diperolehi dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat semaksimum yang boleh kepada rakyat kita di kawasan ini. Beliau ditemui media sempena Majlis Pecah Tanah Pekanbaru Sri Milian di Kinabatangan. Dalam ucapannya, Datuk Haji Ji turut menekankan pencapaian kerajaan negeri termasuk pembangunan moden insan, bantuan tunai RM300 sebulan, penambahan unit rumah mesra SMJ kepada 40 buah setiap dun serta agihan 100 mesin dialisis di seluruh negeri bagi rawatan percuma kepada pesakit buah pinggang. Turut disampaikan dalam majlis ini 255 geran tanah draft pantas kepada penduduk Dun Lamak, 3 geran pantas Dun Sukau serta geran Majlis Daerah Kinabatangan melibatkan keseluruhan keluasan lebih 750 hektar. Menjadi pusat pertumbuhan strategik untuk merancangkan ekonomi setempat serta mengukuhkan kedudukan Kinabatangan sebagai destinasi persinggahan utama di Sabah. Ia antara impak pembinaan bandar baharu Sri Milian. Projek pembangunan bercampur seluas 63.7 hektar ini akan menjadi tumpuan baharu yang menghubungkan bandar-bandar utama seperti Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu. Memang lama sudah rancang ni, actually more than 2 years, tapi because of perundingan info Mas Daerah, ini siapa punya tanah sebenarnya, so banyak pengesahan daripada JTU, we have to clear everything dulu, baru kita boleh sign to agreement sama itu company itu. Memang sudah lulus. Pembangunan ini turut dijangka menarik pelabur dalam sektor industri dan pelancongan, terutama industri sokongan kepada kelapa sawit. Mampu menyediakan peluang pekerjaan sebanyak 2,000 peluang pekerjaan. Apabila anak-anak Kinabatangan ini sudah mula bekerja, ahli isi rumah itu sudah dapat dirawat. Dan anak-anak muda kita tidak perlu lagi keluar berhijrah ke tempat lain. Ini banyak bagi peluang kepada orang-orang kampung dan anak-anak muda dapat bekerja dan tidak payah keluar di kawasan lagi lah. Ini adalah satu pembangunan yang besar dan ekonomi untuk rakyat Lamak. Projek adalah usaha-sama antara kerajaan negeri dan Sunmau Construction Sdn Bhd yang bakal dilengkapi kemudahan moden, antaranya 256 lot kedai teres 2 tingkat, 548 unit rumah teres, pasaraya, hotel 13 tingkat dan pusat maklumat pelancongan.
Program latihan kepimpinan belia antarabangsa menjadi platform penting melahirkan pemimpin muda berwibawa yang mampu menghadapi cabaran masa depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penyertaan aktif belia perlu dipupuk bagi menjamin kesinambungan kepimpinan negara. Ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Sahelmi Yahya dalam majlis perasmian program yang disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Program Anjuran Pertubuhan Islam Serantau Asia Tenggara dan Pasifik RICEP dengan kerjasama usia ini menghimpunkan 22 peserta dari lebih 12 negara. Presiden RICEP Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, fokus utama adalah memperkukuh pendidikan Islam, kewangan sosial serta memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk dakwah moden. Sementara itu, dalam majlis jamuan malam tadi, RICEP menyatakan komitmen meningkatkan kefahaman dan syiar Islam dalam kalangan belia Islam ASEAN. Betul melihat kita boleh mempelajari apa yang telah dibuat oleh Sabah dan seterusnya supaya mengukuhkan kesatuan antara minoriti Muslim lah. Itu bagi kita penting lah. Sebab sebelum ini dia orang itu haluannya masing-masing, tidak disatukan oleh satu organisasi. Makanya organisasi rasa itu menjadi tulang belakang lah gitu. Jelajah pendidikan tinggi untuk komuniti Ed Sabah akan diteruskan bagi memastikan rakyat pelbagai peringkat umur mendapat akses kepada ilmu. Inisiatif ini turut memperkenal institusi di bawah kementerian seperti kolej komuniti, politeknik dan universiti awam. Boleh datang ke kolej komuniti untuk belajar, kursus-kursus pendek seperti yang kita buat pada hari ini. Jadi ini adalah tawaran kita kepada masyarakat. Program siri kelima ini diadakan di Dun Karamunting, PPR Batu Sapi dan menawarkan 10 kursus jangka pendek termasuk asas anyaman beg, gunting rambut, pemasangan penyaman udara dan penghasilan roti. Sekurang-kurangnya 9 lokasi akan terlibat dalam program ini di seluruh Sabah. Pejabat Dun Apas mencadangkan pembinaan 1,000 unit program perumahan rakyat PPR disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi memberi manfaat kepada lebih 5,000 penduduk setempat. Cadangan diserahkan kepada pucuk pimpinan kerajaan serta Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk pertimbangan. Alhamdulillah. Saya sudah kemukakan, cuma kelulusannya itu belum ada lah. Saya sudah kemukakan ke pucuk pimpinan dan telah dikemukakan kepada KPKT untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan bantuan kepada 40 ketua isi rumah yang terjejas dalam 2 insiden kebakaran di Dun Apas pada 25 Julai dan 1 Ogos lalu. Bantuan disalurkan melalui Yayasan Kebajikan Sabah dan Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri serta Penyelidikan Negeri Sabah. Datuk Nizam turut menasihatkan penduduk agar tidak membuat penyambungan elektrik secara haram. Tegasnya, kawasan Dun Apas merupakan antara hotspot kebakaran di Sabah dan memerlukan penyelesaian jangka panjang lebih menyeluruh. Bulan Kebangsaan bukan sekadar mengenang jasa pejuang tanah air, malah disemarakkan dengan pelbagai aktiviti yang menyatupadukan rakyat. Antaranya program Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 yang mengajak penglibatan masyarakat bagi menghayati semangat kemerdekaan. Program Seiring Tema Malaysia Madani Rakyat disantuni membawa mesej perpaduan dan keharmonian sepanjang masa. Ini menjadi satu pegangan kepada kita bahawa rakyat ini bukan hanya disantuni di bulan kemerdekaan, tapi sepanjang kehidupan kita rakyat harus disantuni dan harus melalui dengan kemasyarakatan. Beliau ditemui media sempena KMJG di Taman Desa Sejahtera Pelangi, Kinabatangan. Kinabatangan merupakan daerah ke-16 dan checkpoint ke-48 yang disinggahi konvoi sejak bermula pada 5 Ogos lalu. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Otto Othman untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Otto.
Terima kasih, soalan langsung dari Sabah.